perkembangan sasial, sosio-emosi dan kerohanian. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam berkenaan perkembangan ini, di sini ada sedikit pengenalan berkenaan perkembangan dari segi sasial, sosio-emosi dan kerohanian, iaitu di mana matlamat utama dalam kurikulum ini ialah untuk menerap dan membina kepribadian kanak-kanak, konsep diri dan self-esteem mereka. Dan sebagai pendidik dan pengasuh juga, sudah menjadi harapan kurikulum permata ini untuk mereka melaksanakan proses pembelajaran dalam membentuk jiwa bayi dan kanak-kanak yang murni dan mulia, berbudi pekerti dan tingkah laku yang sopan sepanjang waktu dan dalam pelbagai keadaan. Hai San, ke depan. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan makna-makna bagi perkembangan ini, iaitu yang pertama adalah sasya, di mana sasya merujuk kepada kepribadian dan juga boleh dikaitkan dengan akhlak. Dan menurut Sidek Baba 2006, sasya ialah kualiti diri insan. Sasya juga boleh dizahirkan dalam bentuk tingkah laku dan cara berfikir. Apa pula maksud pembangunan sasya? Pembangunan sasya merujuk kepada proses pembinaan peribadi kanak-kanak, iaitu menyediakan aktiviti pembelajaran untuk membantu kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif, self-esteem yang tinggi, jati diri yang berdisiplin dan baik, serta cara berfikir yang bebas dan terbuka. Yang kedua ialah emosi. Emosi terdiri daripada perasaan, persepsi, interpretasi, dan tindakan yang berkaitan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perasaan pula ialah gerak balas daripada emosi. Emosi dapat dikesan daripada mimik muka, gerak badan, dan tingkah laku. Kebolehan mengurus emosi adalah sangat penting kerana ia terlibat dalam berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, mempengaruhi perkembangan kognitif, dan menentukan kesejahteraan hidup. Adik, nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alah, ambil lah. Tak nak. Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak? Orang cakap tak nak lah. Jangan kacau. Sini kau! Yang ketiga adalah kerohanian ataupun spiritualiti, yang bermaksud pemupukan nilai murni keagamaan dalam diri individu untuk membina kekuatan dalaman. Rohani yang sempurna dikaitkan dengan aktiviti beragama individu yang tekun dan perbuatan baik yang banyak dilakukan oleh individu itu. Kerohanian merangkumi aspek-aspek berikut, iaitu keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan kepada agama, kemantapan jiwa nurani, penghayatan nilai murni dan norma masyarakat, beretika dan bermoral tinggi, dan berbudi pekerti mulia. Di dalam model permata juga ada dikongsi ataupun dinyatakan perkara-perkara umum yang dikongsi oleh semua agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu, iaitu perkara seperti berdoa sebelum makan, bersembahyang iaitu menyembah Tuhan, dan bersikap rajin belajar dan hormat kepada ilmu dan guru. Hai, nasib baik terjatuh. Kalau tidak... Seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Yang pertama adalah faktor keturunan. Kekuatan emosi kanak-kanak berbeza bergantung kepada genetik yang diwarisinya.
Setiap kanak-kanak dilahirkan dengan mood dan temperament yang semula jadi. Sebagai contoh, terdapat kanak-kanak yang terlalu cemas, terdapat juga kanak-kanak yang tenang, dan sesetengah kanak-kanak ceria dan periang. Yang ketiga adalah faktor persekitaran. Persekitaran sekeliling di mana kanak-kanak itu membesar termasuklah keadaan budaya di rumah, tingkah laku orang yang tinggal bersama kanak-kanak di dalam rumahnya, ataupun peristiwa sedih atau gembira yang berlaku semasa kanak-kanak membesar. Faktor lain di luar rumah ialah jiran dan media ataupun rakan sebaya. Yang ketiga adalah faktor kesehatan, di mana kanak-kanak yang sedang sakit mempunyai emosi yang berbeza daripada keadaan semasa dia sehat. Sakit yang lama atau kecacatan yang dialami oleh kanak-kanak memberi kesan yang besar kepada keadaan emosi kanak-kanak itu. Ini boleh dilihat pada kanak-kanak berkeperluan khas, iaitu sindrom Down dan disleksia. Yang seterusnya adalah matlamat dalam bidang pembelajaran perkembangan sosial emosi dan kerohanian. Yang pertama, dapat membina kebolehan dalam mengawal perasaan, tingkah laku dan mematuhi arahan. Yang kedua, dapat membina hubungan baik dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Yang ketiga, mampu memupuk kesedaran dan mensyukuri kebesaran Tuhan. Yang keempat, mempunyai keyakinan mencuba dan meneroka aktiviti baharu. Yang kelima, memberi tindak balas yang betul kepada pelbagai pengalaman dan perasaan. Dan yang terakhir, boleh bekerja dalam kumpulan. Di dalam buku Permata telah dinyatakan milestone perkembangan sosial emosi kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. Bayi yang berumur 0 hingga 3 bulan, mereka boleh senyum, boleh mengamati wajah apabila berada dalam jarak dekat semasa berkomunikasi, dan mereka juga boleh membuat eye contact jika didekatkan muka. Bayi yang berumur 3 hingga 6 bulan pula, mereka boleh menunjukkan perasaan gembira melalui pergerakan kaki, tangan dan ekspresi muka. Mereka juga suka dipegang ataupun disentuh oleh orang yang rapat, dan mereka boleh mengenali ibu bapa mereka sendiri. Bagi bayi yang berumur 6 hingga 12 bulan, mereka boleh memberi reaksi kepada bunyi dan ketawa apabila ada yang mencuit hati mereka. Mereka juga lebih suka melihat diri dalam cermin, tahu nama sendiri dan respon apabila mereka dipanggil. Kanak-kanak yang berumur 1 hingga 2 tahun, mereka boleh memeluk dan memberi ciuman. Mereka juga mampu membantu mengutip mainan dan meletakkan mainan mengikut arahan yang diberi. Mereka juga mula menyedari perasaan orang lain seperti ibu bapa mereka ataupun adik-beradik mereka sendiri. Kanak-kanak yang berumur 2 hingga 3 tahun, mereka mampu mengenali diri dalam gambar atau video, boleh membina persahabatan dengan rakan sebaya dan bersifat mengarah dan meminta sesuatu dengan segera. Kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun pula, mereka boleh menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata seperti I love you ataupun I miss you. Mereka juga mula menunjukkan perasaan malu dan boleh berfikir cara untuk menyelesaikan konflik dengan rakan sebaya. 2-3 burung kenari. Apa hajat Tuan Hamba kemari? 2-3 kecil Melayu. 2 singgit. Mana nak cari? Hei, bukan kau lah. Perkembangan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik. Definisi awal matematik. Awal matematik ini ialah satu bidang disiplin, antaranya tentang kuantiti, anggaran, persamaan, bentuk, corak, ruang dan susunan, daripada mudah hingga yang kompleks yang perlu menggunakan formula yang panjang. Pemahaman bagi kanak-kanak tentang matematik ialah tentang bentuk, kuantiti,
ruang, dimensi, corak, masa, awal nombor dan operasi nombor. Manakala tentang definisi pemikiran logik pula ialah proses berfikir yang berasaskan penaakulan iaitu memberi sebab ataupun alasan kepada sesuatu perkara ataupun memikirkan kesan atau akibat daripada sesuatu perkara tersebut. Sebagai contoh yang pertama ialah pada hari panas, baju yang dijemur menjadi kering, dan contoh yang kedua pula ialah jika tiada matahari, baju yang dijemur tidak akan kering. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa konsep dan kemahiran awal matematik dalam kurikulum permata. Yang pertama ialah bentuk dan saiz, yang kedua ruang dan kedudukan, yang ketiga seriasi dan pola, yang keempat perbandingan dan pengelasan, kelima bilangan dan nombor, dan yang terakhir ialah konsep masa. Kita lihat yang pertama iaitu bentuk dan saiz. Kanak-kanak boleh mengenal, mengecam, menamakan, membandingkan dan mengasingkan antara bentuk 2 dan 3 dimensi. Contohnya, kanak-kanak membina rumah dan menggunakan bentuk segitiga sebagai bumbung rumah dan segi empat sebagai pintu rumah. Yang kedua ialah ruang dan kedudukan. Konsep ruang akan membolehkan kanak-kanak ini mengenal, menamakan kedudukan dan arah sesuatu objek di ruang tertentu. Melalui konsep ruang juga, kanak-kanak dapat menamakan, menerangkan dan menjangka arah di ruang dan mengaplikasikan penggunaannya. Contoh ruang ialah ruang di dalam dan di luar, manakala kedudukan ialah di atas, di bawah, di depan dan di belakang. Yang ketiga ialah seriasi dan pola. Seriasi ini bermaksud susunan objek mengikut urutan tertentu, misalnya daripada kecil ke besar atau sebaliknya, dan menyusun daripada warna muda kepada warna tua. Dan pola ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pola mudah iaitu menyusun cube mengikut warna dan nombor. Yang kedua, pola nombor. Sebagai contoh, carta nombor daripada nombor 1 hingga nombor 100. Dan yang ketiga, pola semula jadi, contohnya sarang laba-laba dan cengkerang siput. Keempat, pola mozaik, dan yang kelima ialah pola graf. Seterusnya ialah konsep masa. Berkaitan dengan pembelajaran tentang masa seperti siang, malam, kalender dan turutan aktiviti di taska. Konsep masa telah difaham oleh kanak-kanak apabila mereka telah tahu waktu, contohnya waktu makan, waktu tidur dan waktu pulang. Kanak-kanak di taska belum memahami konsep semalam, esok dan kemarin, tetapi mereka telah faham konsep sebelum dan selepas. Okey, perbandingan dan pengelasan. Pengelasan ni merangkumi kebolehan untuk memilih, mengumpul, mengelas dan menyusun objek mengikut saiz, bentuk dan nombor. Kanak-kanak akan membuat perbandingan antara dua objek dan mencari persamaan ataupun perbezaan. Dan seterusnya ialah bilangan dan nombor. Konsep dan memahami nombor iaitu dengan mengaitkan kuantiti dan membilang. Memahami konsep banyak sedikit, kaitan antara ruang dengan kuantiti. Dua aspek kemahiran membilang. Yang pertama ialah hafalan nombor. Hafalan nombor ni ialah membilang yang melibatkan sebutan nama nombor secara berturutan melalui hafalan. Yang kedua ialah membilang secara rasional, iaitu yang melibatkan padanan nombor dengan objek. Betul-betul. Atau aja. Perkembangan fizikal. Kita lihat dari segi pengenalan, unit ini memperincikan proses perubahan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak dari segi fizikal dan mengaitkan perkembangan otak dengan perubahan fizikal yang lain seperti perkembangan pantulan, motor dan deria. Pengetahuan dalam perkembangan fizikal tersebut akan digunakan untuk merancang aktiviti yang boleh membantu meningkatkan perkembangan secara optimum dan progresif. Okey, yang seterusnya kita lihat definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, kita akan lihat definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah satu proses perubahan yang bersifat kuantiti, yakni berat atau tinggi. Pertumbuhan ialah perubahan yang boleh dinilai dan diukur dari satu peringkat ke satu peringkat perkembangan yang lain. Ia melibatkan perubahan dari segi saiz dan struktur, aspek fizikal serta mental. Pertumbuhan akan mencapai kemuncaknya
sebaik sahaja seseorang individu mencapai kematangan. Perkembangan ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Ia bersifat berterusan, bermula dari sejak persenyawaan hingga ke akhir hayat. Sifat perubahan ini dapat diukur dengan membandingkannya dengan peringkat yang lebih awal. Contoh, bayi baru lahir tidak boleh meniarap. Tapi selepas 3 bulan 4 bulan lepas tu dia boleh meniarap dah. Okey, yang seterusnya kita lihat perkembangan fizikal. Perkembangan fizikal kanak-kanak merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan, pembesaran dan kemahiran motor fizikal kanak-kanak. Kanak-kanak memperolehi kemahiran mengawal tubuh, yakni kemahiran fizikal seperti duduk, berdiri, berjalan dan lain-lain. Pertumbuhan fizikal merangkumi berat badan, ketinggian, lilitan kepala dan lengan, nisbah badan, yakni kaki, kandungan lemak badan, pertumbuhan gigi dan tulang rangka. Kemahiran fizikal mempengaruhi perkembangan domain seperti kognitif, sosial dan emosi. Okey, kita lihat pula ciri-ciri perkembangan fizikal kanak-kanak. Corak perkembangan adalah bersifat berterusan dari satu peringkat ke satu peringkat. Terdapat perbezaan tahap perkembangan kanak-kanak. Perkembangan bahagian anggota adalah saling berkait dan mempengaruhi keseluruhan individu. Perkembangan kanak-kanak mengikut corak tertentu, iaitu daripada mudah ke kompleks. Contohnya, boleh berdiri sebelum berjalan, boleh berjalan sebelum melompat. Daripada mudah ke lebih susah. Jarang berlaku boleh berjalan dahulu baru boleh berdiri. Yang seterusnya, perkembangan mempunyai arah tentu yang boleh dijangkakan. Contoh, arah kepala ke kaki, arah tengah ke tepi dan menyeluruh kepada tertentu, to spesifik. Kemahiran motor, yakni fizikal, juga berlaku mengikut prinsip perkembangan fizikal yang tetapkan. Kemahiran motor fizikal terbahagi kepada pantulan semula jadi, kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus. Okey, yang seterusnya kita lihat pertumbuhan dan perkembangan otak. Pertumbuhan otak sebelum dan selepas kelahiran sangat penting untuk menentukan perkembangan seterusnya. Setiap bahagian otak sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan fizikal dan emosi. Tingkah laku sosial, bahasa dan kognitif bayi secara berintegrasi. 3 tahun pertama adalah tempoh yang sangat kritikal untuk perkembangan saiz, berat, kompleksiti dan fungsi otak kanak-kanak. Seterusnya, perkembangan kemahiran motor. Perkembangan motor terbahagi pada kemahiran motor kasar dan motor halus. Kemahiran ini dapat membantu kawalan pergerakan bagi membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Koordinasi sistem pergerakan kompleks yang berbeza yang disatukan bekerjasama membentuk kemahiran baru yang disesuaikan dengan persekitarannya. Contoh, kawalan kepala plus bahagian atas dada sama dengan kawalan duduk dengan sokongan. Mendendang plus menghayun plus mencapai sama dengan kemahiran merangkak. Merangkak plus mengeratkan kaki plus berdiri plus melangkah. Kemahiran berjalan. Kita pun tak faham. Okey, yang seterusnya kita lihat kemahiran motor kasar. Fokus kemahiran motor kasar adalah kepada otot besar. Kawalan kepada tingkah laku perlu menggunakan otot besar dan kawalan. Perubahan pada struktur tubuh, yakni pertumbuhan, juga membantu dalam kemahiran ini. Badan bayi semakin membesar akan menjadi semakin seimbang dengan kepala dapat memudahkan pergerakan. Keseluruhan tubuh dan pergerakan juga seimbang. Manakala kemahiran motor halus adalah keupayaan melaksanakan pergerakan kecil
dengan lebih sempurna yang melibatkan otot tertumpu dan bukannya kekuatan. Pergerakan ini lebih halus, melibatkan koordinasi mata dan tangan dan kurang menggunakan otot besar. Okey, kita lihat perkembangan motor halus, yakni pencapaian objek. Ketika lahir, bayi hanya dapat menggenggam objek secara pantulan. Secara perlahan-lahan, bayi boleh mempelajari untuk membuka genggamannya. Apabila mereka berjaya membuka tangan mereka, mereka akan mencapai perkembangan motor halus kedua, iaitu melepas objek. Yang seterusnya, perkembangan koordinasi mata dan tangan. Perkembangan koordinasi mata dan tangan berkaitan dengan keupayaan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan pergerakan badan. Contoh, melibatkan pergerakan seperti tangkap bola, tepuk tangan, pusing badan, makan, dan lain-lain. Usia 1 bulan dapat menghisap jari. Usia 3 bulan mencapai objek depan mata menggunakan genggaman ulna. Usia 1 tahun memegang dengan ibu jari dan telunjuk, pincer atau pegang krayon besar dan menconti kiri kanan. Okey, yang seterusnya kita lihat pengaruh perkembangan fizikal. Pertama, dari segi pengaruh biological, natural. Ini natural. Kedua, pengaruh asuhan, nurturer. Seterusnya, perkembangan fizikal yang dialami oleh kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran sosial, budaya dan masyarakat, dan proses biologikal yang berlaku mengikut satu siri tahap yang telah dijangkakan. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi. Pertama, genetik. Yang kedua, nutrisi. Ketiga, susu ibu versus susu formula. Yang keempat, malnutrisi. Yang kelima, kesejahteraan emosi. Yang keenam, masalah boleh menyebabkan kegagalan untuk meneruskan kehidupan. Dan yang terakhir adalah cara hidup. Yang ni kita lihat pula faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak peringkat awal. Pewarisan, hormon pertumbuhan, hormon rancangan tiroid, kesejahteraan emosi, imunisasi, kecederaan zaman kanak-kanak, masa tidur yang tetap dan tidak selama 10 jam sehari, 10 hingga 11 jam sehari. Okey, peranan pendidik atau pengasuh dalam meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak. Pendidik memberi peluang yang banyak kepada kanak-kanak untuk bermain kerana ini memberi banyak latihan otot. Pelajaran formal yang kurang pergerakan akan memberikan kurang impak kepada pengembangan motor fizikal. Pendidik perlu merancang tugas harian yang menggalakkan lagi perkembangan motor halus. Jadi, guru-guru sekalian perlulah melakukan aktiviti bermain kepada kanak-kanak. Pembelajaran yang formal seperti pembelajaran formal kurang pergerakan akan memberi kurang impak, kurang kesan kepada perkembangan motor fizikal. Pendidik perlu merancang tugas harian yang menggalakkan lagi perkembangan motor halus. Terima kasih. Betul. Siapa? Muharram dan Safa. Tak benar. Perkembangan kreativiti dan estetika. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti dan estetika. Baiklah, untuk kreativiti secara umumnya yang merupakan satu kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru dan asli. Manakala untuk estetika adalah penghayatan atau apresiasi terhadap keindahan, kecantikan, keunikan sesuatu benda atau penciptaan. Seterusnya, mari kita lihat berkenaan dengan teori kreativiti Torrance.
terdapat 4 teori, iaitu yang pertama, fluency, yang mana ia merupakan satu keupayaan kanak-kanak untuk melahirkan pelbagai idea atau ciptaan, di mana kanak-kanak akan mengaitkan idea dan pemikiran mereka secara bebas. Yang kedua iaitu flexibility, yang merupakan satu keupayaan untuk meneroka atau melihat sesuatu masalah dan menyelesaikannya daripada perspektif yang berbeza. Yang ketiga, originality, iaitu satu kebolehan untuk menghasilkan idea yang baru dan mereka cipta sesuatu yang unik daripada yang sedia ada. Dan yang terakhir sekali iaitu elaboration, ialah kebolehan untuk menambah baik pemikiran dan idea serta memperincikannya lagi. Seterusnya, mari kita lihat huraian teori Torrance ni dalam satu situasi kanak-kanak. Baiklah, untuk fluency, seorang kanak-kanak membuat aktiviti cap jari secara bebas, dan kanak-kanak itu mengecat jarinya untuk dicap ke atas kertas. Flexibility, iaitu berkaitan dengan perspektif, di mana kanak-kanak itu memusingkan kertas untuk melihat capannya dari perspektif yang berbeza. Seterusnya, originality, di mana dia cuba mencampur warna untuk mendapatkan warna yang lain. Ini bermaksud kanak-kanak ini mencuba untuk membuat idea yang baru, yang asli. Dan yang terakhir sekali, elaboration, di mana kanak-kanak itu menambah gam dan glitter pada capannya untuk menghasilkan desain yang berbeza dari kanak-kanak lainnya. Mari kita lihat pula teori perkembangan kognitif daripada Piaget dan juga Vygotsky. Menurut Piaget, perkembangan intelek adalah melibatkan juga perkembangan pemikiran kreatif. Piaget menyarankan pembelajaran penemuan iaitu discovery learning untuk membantu kanak-kanak meneroka idea baru dalam mencari makna tentang dunia persekitaran kanak-kanak. Dan menurut Vygotsky, Vygotsky menekankan pentingnya bimbingan scaffolding oleh pendidik ataupun pengasuh untuk membantu pembelajaran kanak-kanak semasa berada di prasekolah ataupun taska. Menurut Piaget dan Vygotsky ini lagi, dalam konteks perkembangan kreativiti, mereka bersetuju berkenaan dengan kebaikan bermain dalam mengembangkan kreativiti kanak-kanak. Selain itu, menurut mereka juga, imajinasi terikat kepada cara bagaimana kanak-kanak memahami dunia persekitarannya dan perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Selain itu, aktiviti kreativiti juga penting dalam perkembangan kanak-kanak kerana ia memberi peluang untuk kanak-kanak menyampaikan perasaan serta keupayaan mereka. Dan akhir sekali, mereka menyatakan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai potensi sebagai seorang yang kreatif dalam pelbagai bentuk dan juga cara. Baiklah, kita teruskan dengan seni dan kraf dalam kurikulum permata, di mana kanak-kanak seharusnya diberi peluang untuk membuat pelbagai kesan seperti lakaran, contengan, corak dan juga garisan pada sesuatu permukaan untuk memahirkan lagi motor halus mereka. Jadi, apakah aktiviti yang sesuai dalam seni dan kraf ni? Yang pertama, aktiviti menconteng dengan pensel, krayon, arang atau berus lukisan. Aktiviti yang kedua pula ialah melakar garisan-garisan asas dan membuat outline. Untuk yang ketiga, membuat tanda dan kesan pada pelbagai permukaan, tidak kira halus ataupun kasar. Yang keempat ialah membuat garisan dan juga rupa bentuk. Yang kelima, melukis objek dan mewarna lukisan. Yang keenam, membuat lukisan percikan bunga api. Dan ketujuh, membuat lipatan burung, kipas, sampan dan lain-lain. Yang ini berkaitan dengan origami lah. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ke-8 ialah menguli doh untuk mereka bentuk arca. Seterusnya berkaitan dengan alam semula jadi, di mana ia boleh digunakan sebagai sumber seni kreatif kepada kanak-kanak. Dengan cara kanak-kanak ini mengenal dan mengecam keadaan alam dengan menggunakan deria-deria mereka, deria manusia lah. Yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu mengenai perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Sebagai contoh, mereka lihat daun muda yang berwarna hijau akhirnya mengering dan bertukar menjadi warna coklat.
Yang seterusnya, kanak-kanak menggambarkan kegembiraan mereka merasai pengalaman persekitaran dengan menceritakan semula apa yang mereka lihat. Dan yang terakhir sekali, kanak-kanak bercerita tentang pelbagai kegunaan alam sekitar dengan ilmu pengetahuan mereka yang sedia ada. Baiklah, apabila kanak-kanak melakukan suatu hasil kerja, sebagai pendidik kita haruslah menghormati apa yang mereka telah lakukan itu dan hargai apa hasil kerja mereka itu dengan cara mempamerkan hasil seni kanak-kanak ini. Selain itu, cara untuk kita hargai hasil seni ini juga ialah dengan cara meletakkan nama kanak-kanak tersebut dan tarikh. Ini tujuan untuk penilaian lah, dan tarikh pada hasil kerja kanak-kanak. Seterusnya, simpan hasil kerja kanak-kanak dalam folder kanak-kanak masing-masing. Seterusnya, jangan lipat hasil kerja kanak-kanak. Selain itu, kita juga tidak boleh mengubah hasil kerja kanak-kanak. Seterusnya, jangan campak merata hasil yang kurang kemas kerana mereka akan terasa hati. Seterusnya, serahkan hasil kerja kanak-kanak untuk dibawa pulang agar mereka boleh tunjukkan kepada ibu bapa mereka. Seterusnya, hasil kerja yang dibawa pulang perlulah dilabelkan agar ia memudahkan guru-guru untuk mengetahuilah hasil kerja murid itu. Seterusnya, berikan galakan secara berterusan kepada kanak-kanak agar mereka ingin melakukan hasil kerja yang lain. Dan akhir sekali, pelawak kanak-kanak ini untuk bercerita tentang hasil yang mereka lakukan. Mari kita masuk pula kepada nyanyian, muzik dan pergerakan kreatif untuk kanak-kanak. Sebelum tu, mari kita lihat dahulu apa matlamat nyanyian, muzik dan pergerakan kreatif ini. Yang pertama, iaitu untuk mewujudkan imajinasi dan mendedahkan sensitiviti muzik serta kreativiti melalui kanak-kanak ini mendengar muzik dan merasakan aliran irama muzik itu. Seterusnya, untuk memupuk kemahiran ekspresi muzik dengan menyatakan pemikiran seseorang melalui irama. Seterusnya, untuk melatih kepekaan muzik dan akustik melalui mendengar nada yang berbeza semasa bermain alat muzik dan menyatakan diri dengan mereka menyanyi ataupun melakukan bunyi-bunyian. Selain itu, untuk memupuk minat dalam matematik melalui bilangan alat-alat muzik dan urutan irama dan juga pola yang mereka mainkan. Dan akhir sekali ialah untuk meningkatkan kemahiran koordinator motor sambil belajar bagaimana untuk bermain dengan alat muzik dan bagaimana mereka membuat bunyi. Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Ingat, main betul-betul macam Atuk Aja. Jangan silap. Selamat datang. Selamat sejahtera. Kompang dipalu untuk semua. Selamat, selamat, selamat pengantin baru. Selamat.
seseorang. Betul. Seterusnya mari kita lihat elemen-elemen dalam pergerakan kreatif, di mana terdapat 6 elemen utama, iaitu yang pertama berkaitan dengan ruang, di mana ruang ini juga terbagi kepada dua, iaitu ruang diri dan juga ruang am. Ruang diri merupakan bahagian yang ada pada sekeliling badan seseorang, manakala ruang am merupakan kawasan sekeliling yang boleh seseorang itu sampai pada satu bahagian semasa melakukan pergerakan. Seterusnya ialah bentuk badan yang juga terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama keseluruhan tubuh badan, di mana kanak-kanak menggunakan keseluruhan tubuh badan dan ia berbentuk lokomotor ataupun bukan lokomotor. Yang kedua ialah bahagian anggota badan, di mana ia merupakan pergerakan yang menggunakan mana-mana anggota badan untuk menunjukkan sesuatu. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan masa, di mana masa ni saling berhubung kait dengan kelajuan, sama ada cepat atau lambat tentang suatu gaya bentuk pergerakan. Elemen pergerakan kreatif yang lain pula ialah beban dan tekanan, yang mana ia berkaitan dengan aspek berat dan ringan dalam pergerakan yang dilakukan dan dikawal oleh seseorang terhadap otot-otot anggota tubuh badan. Seterusnya ialah aliran, di mana ia terbagi kepada dua, iaitu bebas dan terikat. Bebas ni berkaitan dengan kanak-kanak yang melakukan pergerakan bebas lah, seperti melompat. Manakala aliran terikat ialah pergerakan yang lambat seperti berjalan, kerana ia merupakan pergerakan yang mudah berhenti dan pada ketika itu badan dalam keadaan yang seimbang. Dan yang terakhir sebagai rumusan, nyanyian, muzik dan pergerakan kreatif ini merentasi bidang pembelajaran kanak-kanak kerana ia dapat meningkatkan kemahiran psikomotor seperti melalui pergerakan kanak-kanak. Selain itu, ia juga dapat menggalakkan perkembangan sosial emosi dengan cara meningkatkan keyakinan kanak-kanak melalui percubaan untuk melakukan pelbagai gerakan yang lain. Seterusnya, ia juga meningkatkan perkembangan bahasa dan literasi awal kanak-kanak melalui nyanyian yang mempunyai pelbagai lirik. Dan akhir sekali, ia meningkatkan kefahaman awal matematik melalui aktiviti pergerakan kanak-kanak yang belajar tentang besar dan kecil, panjang dan pendek serta pelbagai lagi. Tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Lah tu. Pak Imam. Perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Baiklah, saya akan memulakan dengan pengenalan. Pertama sekali, bahasa ni dia dikenali sebagai sistem bunyi, perkataan dan bentuk atau struktur ayat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Lepas tu, komunikasi ni terdiri pada dua, iaitu lisan dan bukan lisan. Baiklah, secara umumnya, bayi simpan bunyi, perkataan dan bentuk atau struktur ayat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Dan bayi yang berumur 9 atau 10 bulan, mereka boleh faham 20 hingga 30 makna perkataan. Kita akan meneruskan dengan teori perkembangan baharu. Tak silap saya, dia ada 3. Kita akan mulakan dengan yang pertama, iaitu teori perkembangan nativist. Ianya dipelopori oleh Noam Chomsky 1957. Gambar dia macam ada kat sebelah tu. Dan beliau berpendapat setiap kanak-kanak ni diorang ada keupayaan bahasa semula jadi ataupun lebih dikenali sebagai LAD, iaitu Language Acquisition Device. Dan beliau berpendapat bahawa bahagian dalam otak yang memudahkan penguasaan bahasa. Ini adalah antara bahagian dalam otak yang sangat mempengaruhi penguasaan bahasa. Contohnya yang dekat warna hijau tu yang lebih dikenali sebagai lobus temporal, iaitu menerima bunyi bahasa.
Yang kedua, Wernickel, yang macam dekat warna merah tu dekat dalam gambar. Ia bertujuan untuk memproses bunyi. Sekali dikenali sebagai broca, yang warna macam dekat biru tu ialah Broca's area. Dia untuk mengeluarkan perkataan yang bermakna. Baiklah, kita akan meneruskan dengan teori yang kedua, iaitu teori behaviorisme. Teori ni dicadangkan oleh Skinner yang macam dalam gambar sebelah tu. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak ni diorang tiru bahasa yang diorang dengar. Lepas tu diorang tiru bahasa diorang dengar tu melalui tindak-tindak balas positif oleh kita lah manusia, seperti macam dalam perhatian dan perbualan. Benda-benda macam ni sangat menggalakkan kanak-kanak untuk bercakap. Akhir sekali ialah teori percakapan kanak-kanak ataupun lebih dikenali sebagai motherism. Okey, menurut Catherine Snow dengan rakan-rakan, Catherine Snow tu macam ada dalam gambar tu, pertuturan yang menarik dan mudah difahami oleh kanak-kanak tu kena merangkumi benda-benda ni. Contohnya, satu, pertuturan nada yang tinggi, guna ayat pendek, perkataan berulang, dan benda yang paling penting, ianya mestilah bercirikan keibuan. Saya akan beralih kepada perkembangan bahasa. Baiklah, perkembangan bahasa yang pertama, dia ada 4. Yang pertama ialah fonologi. Fonologi ni, dia penghasilan bunyi bahasa pertuturan. Untuk menguasai kemahiran bunyi, mereka iaitu kanak-kanak ni perlu didedahkan kepada bunyi di awal usia. Yang kedua, semantik. Semantik ni pula, dia meliputi perbendaharaan kata, pemahaman makna perkataan atau kombinasi. Yang ketiga, perkembangan bahasa iaitu tata bahasa, iaitu lebih dikenali sebagai bentuk atau struktur bahasa. Akhir sekali ialah pragmatik. Pragmatik ni ialah gaya sesuatu perkataan yang diguna dalam sesuatu perbualan ikut konteks. Baiklah, saya akan meneruskan dengan faktor untuk galakkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Yang pertama, berinteraksi dengan kanak-kanak. Jadi siapa yang mainkan peranan yang paling besar? Kita pendidik ataupun pengasuh perlulah berinteraksi secara lisan dengan kerap dengan kanak-kanak. Contohnya kalau tak berinteraksi secara lisan dengan kerap, jadi kanak-kanak ni dia punya perkembangan bahasa tu akan jadi lambat dan perlahan lah. Yang kedua, persekitaran keluarga. Okey, kalau kanak-kanak tu dia membesar dalam alam sekitar yang sihat, orang-orang yang bijaksana, jadi perkembangan bahasa dan perbendaharaan kata dia makin banyak. Jadi perkembangan bahasa jadi lebih cepat. Yang ketiga, interaksi dalam keluarga. Jadi saiz dalam keluarga juga mempengaruhi perkembangan bahasa ni. Contohlah, kalau anak tunggal, diorang ada ibu dengan ayah je. Jadi ibu dengan ayah lah akan banyak ajar perkembangan bahasa, perbendaharaan kata baharu. Jadi mereka banyak pengetahuan. Kalau anak diorang ada ramai adik-beradik, jadi diorang akan berborak sesama sendiri saja dan perbendaharaan kata mereka akan jadi kurang. Saya akan beralih kepada konsep dan kepentingan literasi. Baiklah, konsep literasi. Konsep literasi ni lebih dikenali sebagai keupayaan baca dan menulis atau keupayaan guna bahasa untuk baca, tulis, dengar dan bertutur. Baiklah, apa kepentingan literasi? Yang pertama, kepentingan literasi ianya tidak akan menimbulkan kesukaran belajar pada usia selanjutnya. Maksudnya kalau kanak-kanak tu dia dah pandai menulis, dia dah pandai bercakap, dia dah pandai berkomunikasi, jadi dia tak ada kesukaran untuk buat benda-benda tu lagi. Jadi dia akan proses dia akan jadi mudah. Yang kedua, ia dapat mengatasi masalah buta huruf dan melahirkan masyarakat yang sangat minat membaca. Ini adalah tahap perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal kanak-kanak. Baiklah, yang pertama, apabila di awal usia kanak-kanak, iaitu 0 hingga 6 bulan. Mereka boleh hasilkan bunyi O dan A, boleh mengeluarkan bunyi huruf seperti M dan B, dan mereka boleh gabungkan bunyi dan cantumkan vowel dan konsonan. Baiklah, yang kedua, apabila kanak-kanak berumur 6 hingga 12 bulan, mereka dapat mengeluarkan bunyi suku kata apabila mereka gembira. Mereka faham bila orang kata tak boleh. Mereka akan jerit untuk tarik perhatian. Lagi mereka akan menggiling tanda tak nak, anggut tanda ya. Okey, mereka akan meniru bunyi yang didengar dan mereka suka ulang bunyi yang didengar.
Baiklah, yang kedua, apabila kanak-kanak berumur 6 hingga 12 bulan, mereka dapat mengeluarkan bunyi suku kata apabila mereka mereka gembira. Mereka faham bila orang kata tak boleh. Mereka akan jerit untuk tarik perhatian. Lagi mereka akan menggeleng tanda tak nak, angguk tanda ya. Okey. Mereka akan meniru bunyi yang didengar dan mereka suka ulang bunyi yang didengar. Yang ini umur 2 hingga 3 tahun. Dalam fasa ni, mereka boleh sebut 5 hingga 6 patah perkataan dan boleh faham sehingga 50 patah perkataan. Diorang ni faham dan mampu untuk patuk arahan yang mudah-mudah. Dan mereka ni berminat untuk berbual dan mereka dah tahu dah nak bercakap ikut giliran diorang. Jadi mereka juga mula untuk luahkan keinginan dengan gunakan perkataan tertentu bersama gerakan badan. Okey, kan seperti yang kita tahu, komunikasi ni kan ada beberapa jenis, termasuklah gerakan badan. Jadi mereka gunakan tu untuk nyatakan keinginan diorang. Okey, bila ditanya, diorang boleh tunjuk kepada sesuatu yang ia biasa dengannya. Lagi diorang guna bahasa isyarat seperti menunjuk dengan jari atau menarik sesuatu barang dengan tujuan nak tarik perhatian. Diorang juga dah boleh turut serta nyanyi bila dengar lagu. Jadi bila diorang dengar lagu je, diorang dah boleh menyanyi. So yang akhir sekali suka dengar cerita dan membelik buku seolah-olah sedang membaca. Bila diorang dah beranjak umur 3 hingga 4 tahun, jadi percakapan diorang dah lebih jelas. Boleh ambil bahagian dalam perbualan secara aktif, boleh jawab soalan mudah. Mereka dah suka dah belik-belik buku, buat cerita tentang gambar dalam buku. Contohlah kalau korang bagi gambar, diorang dah boleh describe, diorang dah boleh cerita. Mesti ada yang nak jawab apa tu. Lepas tu faham, yang lain pula faham konsep bahan bercetak dan simbol yang selalu dilihat. Diorang dah tahu, kenal dan tahu beberapa abjad, dah boleh faham cerita dalam buku, faham tujuan menulis, dan diorang dah boleh meniru atau tulis bentuk huruf dan perkataan. Saya akan beralih kepada umur 4 tahun ke atas. Okey, 4 tahun ke atas ni diorang dah pandai buat apa? Diorang dah boleh mengendalikan buku dengan berhati-hati. Diorang dah tahu buku tu ada ciri, ada kulit depan, ada kulit belakang, ada tajuk, ada penulis dan pelukis. Diorang dah boleh kaitkan bentuk huruf dengan objek. Dan bilangan perbendaharaan kata diorang makin banyak. Diorang tahu banyak perkataan, diorang dah tahu banyak huruf. Diorang dah boleh menamakan huruf abjad. Diorang pun dah boleh menyembunyikan abjad dalam huruf-huruf. Dan perkara penting sekali, diorang sangat suka teroka benda baru. Macam kita boleh tengok dekat prasekolah sendiri, kadang-kadang sangat suka teroka benda baru, benda yang diorang tak pernah nampak. Baiklah, saya akan beralih kepada kemahiran literasi awal. Dia ada 3. Dan yang pertama ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi pada peringkat awal ni, kanak-kanak sangat digalakkan untuk dengar dan ajuk bunyi sekeliling. Dan apa peranan pendidik dengan pengasuh untuk dalam aktiviti bertutur? Pertama sekali, pendidik perlu guna bahan yang tarik minat kanak-kanak macam gambar. Jadi bila diorang tengok gambar, diorang dapat tengok, diorang dapat bercerita bila diorang nampak gambar tu. So yang kedua, latih untuk sebut dengan jelas dengan intonasi yang sesuai, guna bahasa yang sopan. Dan yang ketiga, pendidik perlu rancang aktiviti mendengar dan bertutur secara kreatif. Maksudnya bolehlah selitkan buat tu aktiviti mendengar dengan bertutur, selitkan nyanyian, selitkan lagu, selitkan aktiviti-aktiviti lakonan dan sebagainya. Yang seterusnya, kemahiran awal bacaan, di mana pendidik perlu buat aktiviti share reading bersama kanak-kanak ni secara berterusan. Okey, benda ni memang memberi impak kepada kanak-kanak, iaitu dapat dorong minat diorang untuk suka berdamping dengan buku. Diorang lebih suka membaca. Lagi dalam peringkat ini, diorang dapat diperkenalkan dengan nombor, huruf, warna dan lain-lain. Dan benda ni sangat menarik sebab dia boleh dilakukan secara individu boleh, kumpulan kecil boleh atau secara kelas. Kemahiran literasi awal yang terakhir ialah awal tulisan. Okey, apa yang kita faham tentang tulisan ni? Tulisan ni ialah lambang bunyi bahasa yang dipindah ke dalam bentuk grafik untuk lahirkan perasaan, fikiran dan idea. Baiklah, peringkat kemahiran awal tulisan ni untuk mendirikan asas yang kukuh supaya kanak-kanak ni diorang dapat lahirkan idea ikut kebolehan diorang sendiri.
Dan asas latihan sangat perlu diberikan, boleh ataupun boleh dikenali sebagai pratulis. Baiklah, dalam latihan pratulis ni dia melibatkan apa? Yang pertama, lakukan latihan pergerakan tangan supaya boleh menulis dengan selesa. Yang kedua, melakukan latihan pergerakan mata ikut arah tulisan. So benda tu sangat baik untuk koordinasi mata kanak-kanak. Lakukan latihan koordinasi tangan dan mata untuk tulis dengan betul. Baiklah, tadi kan ada peringkat pratulis di mana kena buat latihan asas menulis. Jadi, selepas kanak-kanak tu belajar peringkat pratulis dan diorang dah tahu pegang pensel, baru boleh diorang dilatih untuk bentuk lambang tulisan. Okey, mula-mula kanak-kanak ni dicadang untuk membentuk huruf dekat kertas kosong yang tanpa garisan. Dan diorang dilatih untuk pegang alat tulis dengan betul lah. Dan guru-guru boleh mulakan dengan beri kanak-kanak berus, krayon, pensel dan pen yang bersaiz besar untuk diorang belajar peringkat pratulis ni. Bila saya akan meneruskan dekat part yang agak menarik, iaitu aktiviti yang merangsang perkembangan komunikasi, bahasa dan literasi kanak-kanak. Baiklah, yang pertama sekali, buku untuk bayi. So seperti yang gambar-gambar yang saya tunjuk tu, ada pop-up book, ada board book, ada buku fabrik. Memang sesuai untuk bayi, buku untuk bayi lah. Jadi buku yang sesuai untuk bayi ni lebih dikenali sebagai buku fabrik. Macam dalam gambar tu, ada juga buku fabrik. Yang kedua, buku yang boleh dilipat atau pop up atau ada flaps yang dibuka secara kejutan. Macam pop up book tu yang ada macam ada serangga dengan yang tu. Yang ketiga, kain vinil yang mudah dibawa ke mana-mana. Mungkin dalam tandas pun boleh sebab dia macam kainnya agak macam plastik lah, tak silap saya. Lepas tu kanak-kanak sangat suka album atau foto orang yang mereka sayang. So boleh tunjuk dekat bayi album atau foto-foto orang yang mereka sayang. Saya akan meneruskan dengan buku kanak-kanak tatih, iaitu berumur 1 hingga 2 tahun. Macam saya tunjuk tu, itulah contoh buku kanak-kanak tatih. Sebab kanak-kanak yang berumur 1 hingga 2 tahun ni, diorang sangat suka bila orang bacakan buku untuk diorang. Yang kedua pula, buku kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Okey, dalam fasa ni buku diorang banyak bergambar dan tanpa perkataan. Diorang sangat sesuai lah sebab diorang lebih dia punya perkembangan bahasa tu lebih terangsang dengan tengok gambar. Yang kedua, guru-guru boleh beri galakan kepada kanak-kanak untuk berolok-olok seolah-olah membaca. Dan pada umur 3 hingga 4 tahun ni, mereka dah dapat mengecam perkataan yang berulang-ulang. So seperti yang saya tunjuk tu, tu adalah buku tanpa perkataan yang sangat sesuai lah untuk kanak-kanak 3 hingga 4 tahun. Akhir sekali, buku kanak-kanak prasekolah iaitu umur 4 hingga 6 tahun. Baiklah, yang pertama, waktu kanak-kanak prasekolah ni, diorang dah boleh didedahkan untuk kenal huruf dan baca perkataan. Dan mereka diajar untuk baca ayat-ayat yang mudah dan buku masih perlu bergambar tapi dah ada perkataan lah, perkataan-perkataan yang berulang. Sebab kanak-kanak ni dia sangat mudah cam perkataan yang berulang. Yang akhir sekali, diorang dah boleh menceritakan apa yang diorang dengar ni. Contohnya macam cikgu tu buat aktiviti storytelling. Jadi apabila diorang dengar cerita tu, mungkin diorang dah boleh ceritakan balik apa yang cikgu tu ceritakan waktu sesi storytelling. So dekat buku-buku yang saya tunjuk dekat sini, contoh buku-buku prasekolah lah yang sesuai untuk kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Kalau dekat taska ataupun dekat prasekolah sendiri, memang ada faedah aktiviti bercerita. Baiklah, apa faedah bercerita? Yang pertama, mereka sangat berpeluang untuk luah perasaan diorang rasa takut, gembira dan diorang akan faham peranan baik. Yang kedua, dia dapat dedahkan peluang untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, tingkatkan imajinasi dan suka bertanya. Jadi bila kita bercerita, diorang akan tertanya-tanya, kenapa macam tu, kenapa macam ni. Yang keempat, dapat pupuk nilai murni. Contohnya, kalau bercerita, cikgu tu buat sesi storytelling, cikgu dia menceritakan tentang cerita-cerita yang ada nilai murni. Jadi mereka dah boleh tambah pengetahuan tentang nilai murni mereka dan boleh mengaplikasikannya dekat rumah. Dan akhir sekali, yang paling penting dalam perkembangan bahasa, dapat tingkatkan perbendaharaan kata. Betul-betul. Atau aja.
Kemahiran deria dan pemahaman dunia persekitaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan maksud dunia persekitaran. Maksud dunia persekitaran ini ialah kesemua keadaan ataupun situasi yang terdapat di sekeliling kanak-kanak. Keadaan ataupun situasi ini termasuklah aspek fizikal atau eksternal yang terdiri daripada manusia, haiwan, tumbuhan dan segala bentuk elemen dan kejadian semula jadi yang terdapat di dunia dan di atmosfera. Dunia persekitaran juga bermaksud suasana kehidupan, adat resam agama, budaya dan tradisi, sistem politik dan sosial yang mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan seseorang ataupun suatu komuniti. Kita dapat lihat di sini ada 5 perkembangan deria. Yang pertama ialah telinga, mata, mulut ataupun lidah, hidung dan kulit. Yang pertama ialah mata. Mata ni ialah deria penglihatan yang paling kurang matang ketika bayi dilahirkan berbanding deria yang lain. Ketika bayi berada 7 bulan di dalam kandungan, organ mata dan sel otak berkaitan dengan deria penglihatan ni telah pun matang. Tetapi bayi dalam kandungan tidak perlu melihat apa-apa dan kesan daripada itu, penglihatan bayi yang baru lahir sangat lemah kerana bayi hanya perlu melihat dengan jarak yang dekat sahaja. Boleh. Tapi kalau guna teropong, lagi terang. Ha, teropong! Tak ada kan? Kat mana iPad? Ada. Jom cari. Hui, besarnya bulan. Mana? Ini tidak karas ni. Hah? Apa? Yang kedua ialah telinga. Deria mendengar ini berkembang ketika bayi masih lagi di dalam kandungan. Bayi ini suka mendengar suara manusia dan peka kepada bunyi ataupun suara yang pernah didengarinya. Bayi yang berusia anggar 4 hingga 6 tahun sangat peka terhadap perbualan yang ada di sekeliling mereka dan mentafsir menggunakan bahasa mereka sendiri. Pada awal tahun pertama, bayi lebih peka terhadap perbezaan dalam intonasi bunyi, muzik dan bahasa. Bayi juga dapat mengenal suara ibu, pengasuh dan ahli keluarga dan bunyi lain di sekitarnya. Sebagai contoh, mainan, kucing, kerincing dan sebagainya. Yang ketiga ialah mulut ataupun lidah. Bayi yang baru lahir ni dia dapat merasa pahit dan manis. Bayi ni suka manis yang semula jadi seperti manis daripada susu, madu dan buah. Kanak-kanak ni boleh mencuba untuk merasa benda yang boleh dimakan seperti buah-buahan. Dan seterusnya ialah hidung. Deria bau ni dapat membantu bayi itu mengesan ibunya dan deria bau bayi ni sangat tajam dan bayi boleh membezakan antara bau susu ibu sendiri dengan ibu yang lain. Semakin mereka membesar, kanak-kanak membina deria bau yang lebih tajam. Mereka dapat mengenali pelbagai jenis bauan termasuklah bau wangi dan bau busuk. Sambil meneroka, kanak-kanak ni dapat menambah perbendaharaan kata tentang bau yang berbeza. Dan yang akhir sekali ialah kulit. Kepekaan deria sentuhan bayi yang baru lahir sangatlah tinggi. Contohnya pantulan mencari pakal, menghisap, menggenggam dan mengambil. Bayi ini sangat sensitif dengan perubahan suhu. Ketika bayi yang tidak berpakaian, bayi ini dia akan menunjukkan tindak balas dan tidak selesa dengan cara menangis dan menggigil. Hasil daripada kajian membuktikan bahawa kanak-kanak yang selalu disentuh memberikan reaksi yang lebih tenang dan mudah sembuh daripada sebarang penyakit berbanding dengan kanak-kanak yang jarang disentuh. Bayi yang tidak ataupun jarang disentuh akan mudah diserang penyakit dan otaknya 20% lebih kecil berbanding dengan otak bayi yang sentiasa disentuh dan dibelai. Kita letak susu nak? Nak? Mesti lagi sedap.
Seterusnya ialah pemahaman dunia persekitaran. Yang pertama ialah alam fizikal. Alam fizikal ini merangkumi pembelajaran tentang sains fizikal seperti bentuk, saiz, corak dan kejadian alam semula jadi seperti angin, hujan, guruh, kilat dan sebagainya. Yang kedua ialah alam hidupan. Alam hidupan ini merangkumi pembelajaran berfokus kepada mengkaji benda hidup, haiwan, tumbuhan dan manusia. Mereka ni amat tertarik dengan benda hidup di sekeliling mereka seperti lembu, ayam, itik, arnab, kura-kura dan sebagainya. Yang ketiga ialah alam bahan. Alam bahan ni terdiri daripada pelbagai yang terdapat di sekeliling kanak-kanak, termasuklah makanan, minuman, bahan cucian seperti syampu, sabun, tepung, susu, kertas dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah alam semesta. Alam semesta ni terdiri daripada bukit, gunung, lautan, sungai, tasik dan angkasa lepas. Juga kejadian semula jadi seperti cahaya, angin, bulan, bintang dan planet. Dan yang terakhir ialah saya akan memberikan contoh penerokaan dan eksperimen sains yang boleh dijalankan bersama kanak-kanak. Yang pertama ialah nature walk. Nature walk ni dilakukan dengan berjalan di taman di sekitar taska ataupun di taman permainan berhampiran. Dengan cara ni, guru ataupun pengasuh dia dapat memberikan pengalaman langsung kepada kanak-kanak dan dapat membina kemahiran proses sains mereka. Yang kedua ialah eksperimen tenggelam dan timbul. Melalui eksperimen ini, kanak-kanak ni digalakkan melakukan eksperimen untuk melihat benda yang boleh timbul ataupun tenggelam di dalam air. Pengasuh ni boleh menggalakkan mereka meramal ataupun meneka sama ada benda itu timbul ataupun tenggelam di dalam air. Yang ketiga ialah eksperimen dengan warna. Menggunakan air, pengasuh boleh menggalakkan kanak-kanak ni mengkaji dan mengeksperimen tentang warna. Misalnya membancu warna dengan air, mencampurkan warna dan menghasilkan warna-warna yang tertentu.